Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel, terbaik Perdana Menteri kita dan juga Kerajaan Perpaduan. Walau bagaimanapun sahabat-sahabat semua, PAS bersatu gelakan dalam Perikatan Nasional asik menjajah. Membuat kenyataan kononnya kerajaan ini gagal, kononnya kerajaan ini zalim dan banyak lagi tuduhan persepsi yang dilakukan oleh mereka. Kerana apa sahabat semua? Kerana kita lihat mereka sudah kehilangan punca, kehilangan modal apa yang boleh dijadikan isu untuk dipolitikkan. Akhirnya saban hari bukan saja pemimpin-pemimpin daripada PAS maupun bersatu dan juga gelakan, begitu juga dengan walaun-walauntit, sitro-sitro daripada pro pembangkang, tentera cyber pembangkang dan sebagainya. Jadi hari ini sahabat semua, saya ingin membawakan anda bukti penipuan Perikatan Nasional, walaun-walauntit, penyokong-penyokong pentaksub PAS dan juga bersatu. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita bawakan isu ini kepada anda semua. Kerajaan Madani terus lakar pencapaian cemerlang ekonomi Malaysia dijangka atasi anggaran awal. Ini adalah data sahabat semua. Ini bukan hanya satu kenyataan, tetapi adalah satu data dipenuhi, ditunjukkan, disertakan dengan bukti-bukti. Jadi mari kita lihat kenyataan ini. Penganalisis menjangkakan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK pada suku pertama tahun ini dari bulan Januari sampai bulan Mac 3 bulan yang akan diumumkan pada 17 Mei ini mengatasi anggaran 3.9% yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkan Malaysia (DOSM) baru-baru ini. Rata-rata penganalisis meramalkan kadar pertumbuhan ekonomi Malaysia berkembang lebih 4.0% pada suku terbabit berbanding pertumbuhan sebanyak 3.0% pada suku keempat tahun 2023. Jadi jangkaan pertumbuhan yang lebih baik itu dibuat berdasarkan petunjuk output dan aktiviti sektor ekonomi yang utama yang begitu positif setakat ini. Pada suku pertama tahun 2024, indeks pengeluaran industri IPI dilihat berkembang pantas sebanyak 3.3% berbanding 0.8% pada suku keempat 2023 berikutan kemajuan dalam pembuatan, perlombongan dan juga elektrik. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Sdn Bhd Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, pihaknya yang menjangkakan pertumbuhan KDNK suku pertama tahun ini pada paras 4.0% disokong dengan perbelanjaan daripada pihak swasta. Beliau berkata pasaran buruh yang kekal stabil dengan kadar pengangguran yang rendah 3.3% bermakna ramai rakyat Malaysia yang sekarang ini sudah mempunyai pekerjaan dan juga menerima pendapatan. Data seperti ini seperti perdagangan runcit terus meningkat sebanyak 7.1% kepada RM62.8 bilion pada Mac berbanding pertumbuhan 5.8% pada bulan yang sebelumnya. Jadi selain itu, sektor luaran juga dijangka membantu dengan sektor pembuatan telah pun mencatatkan pertumbuhan positif sebanyak 2.1% pada suku pertama setelah berada di paras negatif pada suku keempat dan ketiga pada tahun 2023 berdasarkan pecahan data IPI, katanya lapor berita harian. Dalam masa yang sama, Muhammad Afzanizam berkata sektor lain seperti pembinaan, pertanian dan perlombongan juga mencatatkan bacaan yang begitu baik pada suku pertama. Jadi menurutnya, jumlah kerja yang disiapkan bagi sektor pembinaan meningkat sebanyak 14.2% pada suku pertama berbanding 6.8% pada suku keempat tahun 2023. Jadi katanya, pengeluaran minyak sawit mentah MSM meningkat 3.4% pada suku pertama, manakala pertumbuhan sektor pelancongan meningkat 5.9% berbanding 3.7% sebelum ini. Jadi itu antara kenyataan daripada penganalisis dan juga yang paling penting di sini adalah Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, iaitu Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid.
ya, yang menjangkakan bahwa KDNK suku pertama tahun ini akan berada pada paras 4.0%, sahabat-sahabat semua. Jadi ya, kita boleh nampak ya, seperti mana yang dikatakan oleh Yang di-Pertuan Agong bahawa pentadbiran di bawah kerajaan perpaduan hari ini berada pada landasan yang tepat. Tapi malangnya sahabat-sahabat semua, usaha yang sedang digiat dilakukan oleh kerajaan ini dipandang serong ya, ataupun pembangkang melihatnya seperti tidak punya mata ya, apabila sering bukan sering kali ya, saban hari ya, kita nampak mereka menggunakan perkataan kenyataan ya, seperti kononnya kerajaan ini gagal kawal ekonomi, gagal mentadbir negara, harga meningkat dan sebagainya, inflasi katanya. Tapi semua itu sahabat-sahabat semua tidak memberikan mereka tidak memberikan data ya yang secukupnya, hanya bercakap sembrono dan sebagainya. Satu lagi bukti yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda sahabat-sahabat semua berkaitan dengan bursa saham Malaysia. Bursa saham Malaysia dibuka lebih tinggi, jejak prestasi positif Wall Street. Itu antara satu lagi perkara sebenarnya yang menarik ya untuk kita lihat. Tetapi adakah kenaikan ataupun prestasi seperti ini dilihat oleh para pembangkang, oleh walaun-walaun tit? Tidak sahabat-sahabat semua, kerana mereka lebih percaya dengan cakap-cakap sembrono, dengan cakap-cakap tanpa data daripada pimpinan-pimpinan PAS, Bersatu dan juga Gelakan. Jadi bursa saham bergerak dalam aliran meningkat dalam sesi dagangan awal ya pada hari Isnin, menjejaki petunjuk positif Wall Street pada Jumaat, kata penganalisis. Pada 9.06 pagi, indeks petunjuk utama bursa saham KLCI ya naik 4.79 matah kepada 1.594.39 daripada 1.589.59 yang dicatat pada Jumaat yang lepas. Jadi indeks penanda arah dibuka ya menokok 2.21 matah pada 1.591.80. Jadi di pasaran meluas, kuantum untuk mendahului rugi iaitu 292 berbanding 128, manakala 301 kuantum tidak berubah. 1.598 tidak diniagakan dan 16 lain digantung dagangannya. Jadi jumlah dagangan sebanyak 282.43 juta unit bernilai sebanyak 109.91 juta ringgit. Sementara itu, Naib Presiden Penyelidikan Equity Recruitment Trade Sdn Bhd Tong Pak Leng berkata, Wall Street ditutup tinggi selepas pengumuman data pekerjaan yang rendah berbanding jangkaan, sekaligus mengukuhkan persepsi peniaga untuk melihat tekanan inflasi lebih menyederhana yang boleh membawa kepada pelarasan kadar rizab persekutuan, kata Amerika Syarikat. Jadi di peringkat domestik, boleh berkata aliran peningkatan FBM KLCI terus ketara sejak pertengahan April susulan tindakan institusi tempatan dan dana asing membeli saham-saham mewah. Indeks petunjuk utama kini bergerak dalam julat paras tertinggi dalam tempoh 52 minggu. Malah dijangka terus menunjukkan tren lebih tinggi yang disokong oleh penilaian yang munasabah. Jadi katanya, kami percaya kemampuan untuk bergerak daripada paras 1.600 adalah diperlukan, kerana ini juga merupakan rintangan yang sukar untuk diatasi pada masa ini, katanya kepada bernama. Jadi beliau turut menjangkakan indeks berkenaan mungkin menyaksikan aliran dalam julat antara 1.590 ke 1.600 pada hari ini. Jadi selain itu, dalam kalangan saham wajaran tinggi, Maybank dan Public Bank masing-masing meraih 3 sen kepada RM9.83 dan RM4.15. CIMB naik 2 sen kepada RM6.67. Tenaga Nasional menokok 8 sen kepada RM12.40, manakala IHS Healthcare tidak berubah pada RM6.29. Bagi saham aktif, Iconic dan Ingenieur masing-masing naik setengah sen kepada 11 sen dan 12 sen. SNS naik 2.5 sen kepada 42 sen, manakala Berjaya Corp menambah 1 sen kepada RM29.50. Jadi di papan indeks menyaksikan indeks BMI emas meningkat kepada 38.18 mata kepada 12.008.29. Indeks FBMT 100 naik
ya 33.02 mata kepada 11.630.14. Indeks FBM 70 menambah, semuanya menambah sahabat semua ya kalau kita lihat. Jadi mengikut sektor pula indeks perkhidmatan kewangan melonjak 63.36 mata kepada 17.353.77 dan indeks produk dan perkhidmatan perindustrian naik 0.75 mata kepada 191.59, manakala indeks tenaga sebaliknya menyusut 0.61 kepada 966.24 dan indeks perladangan turun 6.20 mata kepada 7.413.67. Jadi sahabat-sahabat semua, kita boleh nampak ya, ini antara perkembangan berkaitan dengan ekonomi kita, bursa saham. Jadi di mana seperti mana yang dibuat ya oleh pembangkang, oleh PAS dan Bersatu, ya, di mana mengatakan kerajaan ini gagal, ekonomi kita gagal, ya, pentadbiran ini gagal, Perdana Menteri kita gagal. Semua yang mereka katakan itu sahabat semua adalah kenyataan sembrono tanpa melihat kepada fakta dan data. Ini pandangan saya sahabat-sahabat semua. Dan hari ini kita boleh lihat bagaimana Perdana Menteri kita berada dalam satu lawatan di Qatar, ya dengan sambutan yang begitu hangat menggalakkan, ya, tambahan potensi pelaburan yang bakal masuk ke dalam negara kita seperti mana yang diumumkan oleh Tunku Zafrul, ya, katanya 700 juta ringgit, hampir 1 bilion. Jadi saya percaya ya mungkin ia akan menambah dan kita harap ia akan bertambah sebab ini adalah baik untuk negara kita. Jadi soalnya di sini, adakah benar kerajaan ini gagal? Adakah benar Datuk Seri Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini gagal seperti mana yang dilaungkan, yang dijajah oleh walaun-walauntit, lebay-lebay, geng sapu bersih, ya, PAS dan juga Bersatu dan Gelahkan ini, sahabat-sahabat semua, Anda boleh fikirkan sendiri. Jadi sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap, dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.